Ada orang tanya kat saya, dia bagi cadangan, dia kata, "Ustaz, you tak boleh ke buat satu kalkulator hadis dekat internet, orang tengok sanad, masuk je sanad, masuk nama perawi, dan keluar satu natijah, sahih ke tak sahih. Tapi dalam database tu kita sebutlah, perawi ni kategori dia siqah, perawi ni dipercayai, perawi ni perawi baik. Jadi kalau semua perawi-perawi tu dipercayai dan baik, so dikeluarlah keputusan hadis ni sahih." Agak-agak tuan-tuan, cadangan tu bagus tak? Dia macam buat kalkulator untuk faraid. Kan dulu orang buat kalkulator untuk faraid. Dia mati tinggal anak lelaki berapa orang, tinggal anak perempuan berapa orang. Jadi bila kita isi dia akan keluar, okey, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, kan? Agak-agak cadangan tu bagus tak? Cadangan tu macam bagus. Tapi saya kata, orang yang bekerja dalam ilmu hadis, saya tak lama lah, adalah lebih kurang, saya masuk dalam bidang hadis tahun 2008, yang betul-betul tumpu lah. Dalam sekitar 14 tahun dah saya bekerja dengan hadis ni, cadangan tu tak boleh buat. Tak boleh untuk dibuat, melainkan terlalu susah. Sebab apa tuan-tuan? Yang pertama, hadis ni bukan tengok perawi saja. Dia kena tengok riwayat sama. Dia kena tengok apa yang diorang riwayatkan juga. Dan dia kena tengok antara perawi ni dengan perawi ni pernah bertemu ke tidak. Ada tak dia orang ni bertemu? Sebab kalau perawi ni baik, ni pun baik, duduk sekali, sistem akan kata, okey, dua-dua baik, nampak macam sahih. Tapi betul-betul ke sahih? Tengok-tengok sanad terputus, yang ni mati dulu sebelum ni lahir, jadi dhaif juga. Tu yang pertama. Okey, katalah kita buat sistem, Ustaz. Sistem akan detect kalau yang ni pernah hidup satu zaman, kira sahih. Kira sahih lah, sebab pernah bertemu. Tak semestinya. Kadang-kadang hidup satu negeri pun tak pernah bertemu. Boleh jadi juga. Oleh kerana tu, contoh macam Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri, dia pernah dengar tak daripada Abu Hurairah? Ulama bincang panjang. Sebab ada sanad Abu Hurairah kata, saya mendengar daripada Abu Hurairah, Hasan kata. Tapi sebahagian ulama kata dia tak dengar, dia tak nak jumpa. Ada yang kata dia dengar tapi sikit je. Jadi yang sikit tu banyak mana? Itu kes yang pertama. Kes yang kedua, kadang-kadang perawi yang meriwayatkan hadis ni, kadang-kadang dia bagus, memang bagus, ingatan tip top. Tapi ada certain case dia jadi dhaif. Bukan dhaif keseluruhan, dhaif untuk kes tertentu je. Saya bagi contoh. Ada seorang perawi nama dia Ma'mar Ibnu Rashid. Perawi ni perawi hebat. Nama dia ada dalam Sahih Bukhari. Maksudnya kalau perawi tu ada dalam Sahih Bukhari, bukan calang-calang lah, tip top. Okey, nama dia ada dalam Sahih Bukhari. Nama dia apa? Ma'mar bin Rashid As-San'ani, orang Yaman. Tokoh hadis daripada Yaman. Tapi dia ni walaupun bagus, ingatan bagus, akhlak bagus, pegangan agama bagus, tapi kalau dia riwayat daripada orang Basrah, riwayatnya lemah. Pasal apa pula lemah? Ataupun kalau orang Basrah riwayat daripada dia, riwayat tu pun lemah. Pasal apa lemah? Sebab Ma'mar ni, dia jenis bila nak riwayat hadis, dia pakai buku. Dia pakai buku catatan dia. Bila dia pergi ke Basrah, dia tak bawa buku tu. Yalah, zaman dulu kan, zaman dulu bukan ada Google Drive nak retrieve kat mana-mana, cloud pun tak ada. Hadis pun tak bawa kan, tak ada lagi. Zaman tu catatan peribadi lah. Bila nak baca, masa di Yaman, bila nak baca hadis, dia akan buka buku. Sebab tu perawi ni ada yang dipanggil Dhabtus Sadar wa Dhabtul Kitab. Ada yang jenis hafal, ada yang jenis tak hafal tapi tulis dan dia ingat, dia pelihara buku yang dia tulis tu. Cuma Ma'mar ni dia tak bawa buku tu. Bila sampai ke Basrah dia tak bawa. Tapi menjadi budaya orang zaman dulu.
Budaya orang zaman dulu, bila mana-mana tokoh hadis datang ke satu negeri, mereka akan jemput untuk baca hadis, dan dia pun akan hadiri majlis hadis. Kan baru ni Syekh Said Kamali datang kan dekat Perlis, dekat Malaysia lah. So ada beberapa tempat panggil dia untuk dia memberikan kita panggil majlis ilmu. Zaman dulu baca hadis lah. Kan zaman dulu kira baca hadis lah. So dia baca hadis. Bila dia baca hadis, buku tak bawa. Dia hanya berdasarkan apa yang dia ingat. Sebahagian daripada hadis yang dia baca tu lemah, tersilap. Orang Basrah dengar. Jadi ulama hadis mereka buat kesimpulan, kalau Ma'mar yang riwayat daripada dia orang Basrah, riwayatnya lemah. Tapi ada kecuali tak? Ada. Sebab orang lupa ni, dia bukan lupa semua, kadang-kadang dia ingat juga. Kecuali kalau riwayat orang Basrah itu selari dengan orang Yaman. Kalau Ma'mar riwayat daripada orang Basrah, dia hadir kat majlis di Basrah, dia dengar Tok Guru Basrah baca hadis. Lepas tu dia sampaikan dekat Yaman. Dia pun tak apa ingat juga. Riwayat Ma'mar daripada orang Basrah itu juga problem. Kecuali kalau riwayat dia selari dengan riwayat-riwayat orang Basrah. So macam mana nak buat kaedah? Tu baru soang. Kita kena himpun semua riwayat Ma'mar, buat satu analisa. So kebal tak benda tu? Susah. Itu belum masuk Ismail bin Ayyash lagi. Dia riwayat daripada orang Syam. Riwayat dia juga bermasalah daripada orang Syam.